Hai, boleh? Hari ini aku berada di Bagan Datuk Waterfront. Tempat ni memang cantik dan sesuai untuk photoshoot. Tapi aku datang bukan untuk bergambar. Aku datang Bagan Datuk ni untuk mendalami apa itu kelapa mata yang merupakan penanaman terkenal di Perak ni. Okey, kenapa mata? Pertama sekali, mata ni segi kajian saintifiknya dapat mengeluarkan hasil yang tinggi. Okey. Itu sebab pertama. Kelapa yang dah kopek, ini jual berapa satu? Kita jual RM1.60. Yang ni saya tak setuju. Sebab kelapa muda, Ya. kelapa muda RM2.5. Kelapa tua RM1.60. Okey, Cik Nik sebagai yang jaga operasi. Ya, tu. Jadi operasi ni satu benda yang amat penting lah dalam satu organisasi untuk bergerak. Ya, tu. Jadi bagaimana Cik Nik sebagai orang yang ketua kepada operasi seluruh Malaysia ni memastikan yang setiap PPK itu dia punya produk dia sendiri. Dia macam itu. Aku Rosyamno dan ini adalah Tour PPK. Okay, welcome back to Tour PPK. Hari ini aku berada di pertubuhan peladang kawasan Bagan Datuk. Ni Bagan Datuk. Ya. Okey, jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang bagi Bagan Datuk. Khabar puan? Sekarang ni aku disambut oleh pengurus besar, pengurusi dan ahli jemaah. Dia pakai jemaah. Saya semalam dekat Selama, datang kat sini boleh tahan juga ke 4 jam juga. Ya, betul. 4 jam jauh. Tapi alhamdulillah semalam hujan sentiasa dan hari ini Allah bagi nampak terang benderang. PPK Bagan Datuk ini mempunyai 3,857 orang ahli dan 11 orang ahli jemaah bersertakan 31 kaki tangan PPK yang membantu ahli-ahlinya menjadi peladang aktif dan komersial sebagai pengeluar makanan negara. Assalamualaikum. Apa khabar? Petik cili Dia tak boleh petik orang. Dia petik orang macam ni, petik orang macam ni. Berapa pokok ada ni puan? 1,000 pokok. Dipasarkan di Katalah kita hantar mana-mana kan, kedai makan ke, hantar ke tempat ini kita hantar. dah berapa lama dah buat projek ni puan? Ini pusingan yang ketiga. So sebenarnya PPK Bagan Datuk ni aktiviti utama dia apa? Okey, untuk kali ini kita banyak fokus kepada kelapa lah. Kelapa? Kelapa kita memang fokus 100% sekarang ni lah. Kita cuma nak cari variety yang bagus, kita nak tanam kelapa sajalah. Berapa ekar ada? Okey, untuk projek korporat tapi kalau cari keseluruhan kita punya tanah di Bagan Datuk, kita ada lebih dari 9,000 hektar lah. 9,000 hektar kelapa saja. 9,000 hektar. Banyak tu. Banyak. Yang bawah PPK? Tapi yang bawah kita baru ada 120 hektar je lah. Ialah maksudnya PPK tu bukan tujuan dia lah untuk menggalakkan ke ekonomi persekitaran. Ya, betul. Maknanya 9,000 hektar tu satu kejayaan yang besar lah kan. Itu kan maksudnya 1 hektar tu keseluruhan tanaman kelapa di Bagan Datuk. Yalah. Bermakna nak menunjukkan bahawa kelapa ni memang dominan lah di Bagan Datuk ni kan. Semua orang tanam kelapa kan. Kelapa PPK ni berapa luas tanah yang dekat PPK ni? Tanah ni kita alhamdulillah kita ada seluas 5 ekar lah. 5 ekar. Dalam ni banyak projek sebenarnya. Ya. Kita ada projek cili bertegasi pada Nandita, kita ada kedai, kita ada pemuspulan kelapa sawit, kita ada pemasaran kelapa. Sekarang ni saya difahamkan yang sekarang dah jadi peladang outlet. Padang outlet ya. Nak tukar ni? Tak lagi ni. Salah satu kita ada 2 jenis peladang outlet lah. Satu kedai, satu lagi kita ada pusat pengumpulan. Jadi kita ini pusat pengumpulannya lah. Pengumpulan lah. Jadi kalau LPP biasa kita brandingkan sebagai padang outlet lah. Sini. Ini pusat pengumpulan kita lah. Assalamualaikum. Salam. Saya kenalkanlah Encik Faris lah. Cik Faris dia ni pusat bulan. Oh, yang jaga sinilah. Ya, betul. Okey, kalau kau nak tengok kelapa, ni kelapa. Kelapa muda. Kelapa muda. Yang ni yang kita minum tepi-tepi jalan ni, dia orang beli yang ni lah. Ya, betul. Oh, yang ni kelapa tua. Ni kelapa tua lah. Nampak. Mantap. Ada skill lama lagi. Ini kelapa matak ni. Kelapa matak ni. Kelapa matak ni saya diberitahu memang isi dia tebal. Isi dia tebal dan kalau ini mungkin kecil sebab pokoknya muda. Kalau pokok yang besar dia boleh lilitan, dia boleh cangkrai kepada 12 cm lah. Lilitan bulat dulu kan. Jadi isi dia memang tebal. Macam ni sebab kecil, kalau besar boleh 1.5 cm itulah. Tu hari pengeluaran kelapa kat sini berapa banyak? Promote. Potong 1,500.
Mana seminggu tu penghantaran kita hantar ke customer, mana yang menjaga air balang lebih kurang dalam 3,000 seminggu. 3,000 seminggu capai ke 5,000 seminggu lah. Tengok pada permintaan setiap Barang minggu. ada tak? Barang insya-Allah. PPK sekarang ni dah ada daripada ahli support pada PPK, daripada kebun PPK sendiri kita ada lebih kurang 132 ekar tanaman kelapa lah. Dan keluar hasil sekarang Habis sekarang ni kalau macam kelapa macam ni, kelapa macam ni dia ada harga turun naik ke ada harga memang tetap je? Okey, untuk masa sekarang ni harga kelapa muda, harga pasaran sekarang memang tetap je sekarang ni. Dia tengok pada grade kita, penghasilan kita. Contoh sekarang ni kita tolak pada kedai RM2.5 sebiji. Itu kita tolak pada penjaja. Aku beli RM5.5. Kami tolak pada pemborong RM2.5 je. Betul. RM5.5 Ya, RM6. RM5.5. Itu untuk yang menjaga di tepi jalan lah. Tadi kami hantar pada customer yang jaga air balang, coconut shake lah. Okey, katakanlah kalau korang yang berniaga kat luar tu nak jadi peraih ke, nak jadi pengedar kepada kelapa PPK ni, korang boleh datang straight ke PPK Bagan Datuk. Deal dengan dia orang dan dah boleh mula berniaga dah. Okey, kelapa yang dah kopek. Ini jual berapa satu? Kita jual RM1.60. Itu aja ada grade je. Grade A, grade B, reject. Yang ni saya tak setuju. Sebab kelapa muda, Ya. kelapa muda RM2.5. Kelapa tua RM1.60. RM1.60 ni peraih datang ambil di sini. Yelah, tapi kenapa tu lagi murah ni lagi mahal? Sebab dia dah tua dah tu. Bermakna sekarang ni kelapa muda ni, kelapa tua ni kalau kita hantar kepada peraih atau customer dapat RM2.5 ke RM2.7 lah. Patutlah bila kita pinang anak dara tu, lagi muda umur dia, lagi mahal duit belanja dia. Kalau dah tua tu dia punya downgrade dah tu. Kau macam mengutuk aku. Ada Datuk yang mana? Kau mengutuk pengerusi apa? Ibu saya Datuk, saya sayang dia Datuk. Habis kau cakap. Okey, sekarang ni aku berada dengan TKP LPP Bahagian Operasi Encik Nick Muhammad Syahril. Okey, Lembaga Pertubuhan Peladang. Ya, Tok. Satu nama yang begitu besar sebenarnya dalam Malaysia ni. Jadi apa sebenarnya sumbangan besar Lembaga Pertubuhan Peladang ni sebenarnya kepada ekonomi Malaysia dari segi pemakanan ni? Kita mulakan dengan LPP ni tu ditubuhkan di bawah Akta 110 LPP. Tapi Pertubuhan Peladang 109. Maknanya Pertubuhan Peladang tubuh dulu baru LPP ada. Sebab LPP bertindak sebagai pendaftar. Dia ada 3 fungsi LPP. Yang pertama dari segi pendaftar, dari segi pengurusan dan juga pembangunan. Jadi tiga fungsi ini kita hubungkan atau kita selaraskan kepada Pertubuhan Peladang. Okey, Cik Nick. Saya tak nak cerita pasal LPP. Saya. Okey. Kita cerita pasal PPN. Ya, saya. Okey, berapa PPN ada dekat dalam satu Malaysia? Dia 14 termasuk Sarawak. 14 termasuk Sarawak. Lepas tu di bawah PPN ada PPK. PPK. Dia bermula dengan nafas tu. Nafas, PPN, PPK. Ada 3. Okey, sekarang ni saya nak cerita pasal PPN. Okey, PPN ni negeri. Okey, apa peranan PPN ni sebenarnya? PPN ni ahlinya adalah PPK. Dia macam tu. Jadi dia aktiviti besar ni maksudnya diselaraskan oleh PPN. Terutama dari segi melibatkan pemasaran sekarang ni. Yang itu yang kita tengok. LPP juga mula menjenamakan pusat pengumpulan mereka yang kini dinamakan sebagai Peladang Outlet. Hal ini bagi mengurangkan peranan orang tengah untuk memberikan pulangan terbaik kepada ahli. Okey, Cik Nick sebagai yang jaga operasi. Ya, tu. Jadi operasi ni satu benda yang amat penting lah dalam satu organisasi untuk bergerak. Ya, jadi bagaimana Cik Nick sebagai orang yang ketua kepada operasi seluruh Malaysia ni memastikan yang setiap PPK itu dia punya produk dia sendiri? Dia macam ni tau. Contoh kalau kita pergi ke Kelantan, dia associate dengan nasi kerabu. Dia ada benda yang kita associate, dia signature product. Jadi kita ni, kalau kita tengok sekarang ni, kita kalau masa yang dulu di bawah dasar agro makanan, kita ada sumber kekayaan baru. Yang ini tu. Yang macam ini. Selain badu durian, ini pun pendapatan dia tinggi. Habis kalau macam katakan saya bukan petani. Saya boleh jadi ahli. Ahli mesti dalam kawasan kendalian berterlibat dalam pertanian tu. Macam tu. Tapi kalau saya tanam pokok cili lima pokok belakang rumah, saya cakap saya petani moden, rumah punya tak boleh. Boleh tu. Asalkan Datuk fertigasi nama pun moden. Maknanya ada 10 beg fertigasi dah boleh daftar. Betul, boleh. Kena ada sumbangan lah. Sumbangan tu. Kalau kau jadi ahli, kau tak ada barang nak bagi sumbangan balik, baik jangan jadi ahli. Betul. Kan? Apa kalau saya sepak je keluar tu. Apa faedah itu? Faedah. Yuran dia pun baru 10 campur 2 tu. RM12 seumur hidup.
Mana ada Tok yuran RM10 Tok. RM1 sehari Tok. RM1 sebulan. Tak pernah Tok. Rokok pun mahal lagi Tok. Saranan Cik Nik kepada semua bos-bos PPK satu Malaysia. Saya punya saranan untuk mudah saja. Kalau kita sayang Tuan Peladang macam milik kita akan sungguh-sungguh. Kita akan jaga dengan penuh integriti, kita akan pastikan projeknya berjaya dengan baik dan kita akan mewarisi satu benda yang baik kepada masyarakat itu, generasi yang akan datang. Dan juga kita nak memastikan negara kita ini dari segi sekuriti makanan. Jadi saya mengharap Tuan Peladang ini sama-samalah dengan kerajaan dalam memenangi kos sara hidup dan juga memastikan Tuan Peladang ini relevan pada masa akan datang. Okey, korang tengok macam mana peranan secara detail juga yang diterangkan oleh Cik Nik tadi, bagaimana peranan daripada LPP, PPN, PPK dan harapan daripada seorang pengarah operasi. So thank you Cik Nik. Thank you very much. Okay, terima kasih banyak. Thanks, Tok. Terima kasih banyak. Okay. Okay. Saya nak pergi apa? Nak pergi ladang kelapa. Okey, sekarang ni aku on the way ke projek tanaman kelapa matak daerah Bagan Datuk. Kita nak tengok apa yang best kat sini. Stay tune guys. Okey, sekarang ni aku dah sampai ke ladang kelapa matak. Kelapa matak ni sebenarnya sekarang ni tengah musim hujan, jadi berlumpur sikit. Jadi kita orang pakailah kasut-kasut hebat ni. Okey, saya difahamkan bahawa tanah ni baru diusahakan selama 3-4 tahun. Lebih kurang dalam berapa ekar ni? 23 ekar. 23 ekar. Jadi maknanya ini adakah satu projek perintis permulaan daripada PPK Bagan Datuk? Ya, betul Datuk. Sebenarnya ini projek pertama sekali lah kita cuba mengusahakan projek secara korporat di PPK Bagan Datuk lah. Sebab asalnya dulu tanaman sini tanaman kelapa sawit sebenarnya. Kita tukar. Jadi kalau macam LPP negeri kan, melihat potensi kelapa dekat Bagan Datuk ni macam mana, Encik Zul? Potensi dia amat besar dan kita sebenarnya bukan saja di Bagan Datuk, malah di hutan melintang pun kita memang akan laksanakan dan telah laksanakan tanaman secara besar-besaran lah. Jadi potensi itu sentiasa ada dan cuma isu yang di sini ni adalah berkaitan dengan tanah sajalah. Selagi ada tanah, kalau ada memang kita boleh tanam. Tapi kalau tak boleh ke macam katakan kalau ada macam ahli-ahli PPK dia kata saya ada tanah, boleh tak PPK usahakan? Boleh? Boleh, memang konsep tu sebenarnya kita dah buat sebelum ni. Oh, dah buat dah? Dah buat dah. Terlambatlah idea saya ni. Tak adalah terlambat. Maknanya selaras lah dengan kita punya ni kan. MCKK. Jadi mana memang boleh lah kan? Boleh. Boleh ya. Jadi katakan paling kecil berapa kalau boleh nak? Kalau di sini kita dalam... Kalau katakan petani kan macam saya ada tanah kan. 1 ekar boleh saya buat kerja sama? Boleh. Boleh, kita terima. Boleh. Maknanya PPK akan tanamkan semua? Ya, betul. Jadi kongsi hasil lah. Betul. Mana PPK lebih lah, kita kurang sikit kan. Diorang memang dah buat pun. Diorang ada seluas 16 ekar tanah ahli dipajak dan dibangunkan. Seterusnya, kongsi keuntungan hasil tanaman tersebut. Okey, kenapa matak? Okey. Satu soalan bagus Datuk kan. Datuk pun soalan saya bagus sekali. Datuk pun tanya saya macam-macam variety kat sini kan. Pertama sekali matak ni segi kajian saintifiknya dapat mengeluarkan hasil yang tinggi. Itu sebab pertama. Kedua, juga sebabkan kita ada dapat orang kata akses benih yang daripada diperakui lah. Maksudnya dia mendapat sijil kelulusan daripada Jabatan Pertanian. Apa pula kalau benih tu benih matak, tanam je lah. Tak boleh Datuk. Asal tak boleh pula? Sebab apa? Pokok matak ni pokok hybrid. Okey. Apa maksud hybrid tu Datuk? Kereta hybrid dah pakai bateri. Bukan pakai bateri Datuk. Untuk kereta. Jadi pokok kelapa pun ada pokok hybrid kan. Kalau pokok hybrid bermakna kacukan daripada variety lain dengan satu variety lain kan. Jadi kacukan jadilah matak sini. Macam mana kita nak tahu? Macam saya tak tahu pasal kelapa. Macam mana saya nak cari pokok kelapa yang matak ni yang betul-betul power punya? Saya dengar ada apa Formula 1, F1 benda. Itu kita punya grade lah, grade kan. F1 tu adalah pokok yang betul-betul kita buat nilah pendemungan cara garanti. Walaupun maksudnya daripada pokok tananan tu kepada pokok Malaysian Yellow Dwarf atau contohnya kan, dia akan jadi matak lah kan. Itu kita garanti lah insyaAllah. Yang penting kalau kita nak pakai benih, dapatkanlah yang betul-betul F1 diperakui lah. Nak beli kat mana? PPK ada jual lah tu. Oh, ada jual? Ada jual, tapi stok terhad lah kan. Stok terhad. Tak banyak kita ada. So, yang ini kenapa dia, colour dia lain? Yang ni hijau, yang ni colour dia macam lain sikit. Okey. Ni kenapa ni?
Okey, saya cerita dulu lah Datuk kan. Colonized tu dia punya pollen dia. Hmm. Pollen tu dia punya debu lah, debu bapa dia daripada pokok tananan lah, Filipina. Ada 3 jenis, ada yellow dwarf. Itu yellow, green dengan juga red. Tapi dia tak red lah. Kita orang panggil red tapi tengok macam orange je kan. Jadi kita warna ni bergantung pada mak dia. Mak dia. Kalau mak dia kuning, kuning. Kalau mak dia hijau, hijau. Kalau mak dia merah ataupun orange kan, orange lah kan. Pada tadi saya interview, asyik cakap pasal mak bapak dia mana? Bapak dia daripada Filipina. Yang mak dia daripada Malaysia. Dapatlah mata kan. Kenapa nama dia Mata? Singkatan dia tu, Malayan dwarf, tu yellow dwarf atau green dwarf, Malayan plus tananan. Jadi ma depan dia tak. Ma tak. Itulah sebabnya. Umur aku dah 55 tahun, aku selalu dengar mata baru ini hari lah jelasnya. Mana dia punya tangkai? Ni ya. Sangkut. Oh. Macam baik, boleh? Okey, Faris. Cik Faris. Macam mana kita nak tahu buah ni? Kadang saya tengok orang dia ambil buah dia macam grading lah kan. Ya betul tu. Dia panggil grading lah. Dia tepuk tu untuk apa? Nah, ya tu sebelum kita hantar pada customer tu yang order yang kita hantar, kita kena grade dulu kelapa muda tersebut. Tapi dalam tu mana kita nampak? Oh, dia ada teknik tepuk dia tu. Tepuk ni kena betul-betul tepuk je. Kau boleh kau boleh cinut. Tak ada Datuk. Ya betul ni. Tepuk gegar kuat sikit. Macam mana? Okey, tengok macam ni. Okey. Macam ni tu ni yang kira kategori. Ni dah kira kategori 2 lah Datuk. 2. Sebab dah ringan. Bunyi dia tengok. Ni bunyi dia pun dah tak macam dia kalau pegang pun ringan. Ini isi ingus Datuk. Isi ingus. Dia tepuk je gegar sikit kuat. Tu tampuk je putih. Oh yang ni. Putih. Ni hingus lah ni. Hingus. Kalau tebal sikit pada hingus. Tebal sikit pada hingus. Ya tu. Kalau tepuk je padat Datuk. Dia punya tampuk je dah tak ada putih dah. Nanti semua. Lain kali kalau aku pergi beli air dekat luar aku faham lah kan. Okey, alhamdulillah banyak pengalaman aku kat sini tentang kelapa. Macam-macam kelapa ada dengan harga apa semua aku dah bagi informasi kat korang semua dan harap video ini membantu korang memikirkan bahawa tanaman kelapa ni juga boleh menjana ekonomi. Dan ini pejabat Pertubuhan Peladang Bagan Datuk dan semua diorang semua ni ramai pekerja diorang semuanya. Ramai sangat pekerja diorang. Kan? Tengok ini di antara PPK yang paling ramai dia punya staff. Dengan khabar 28 orang. Ya betul. 28 orang. Cik Zul, ni daripada LPP Negeri Perak. Yeah. Thank you very much melayan saya. Cik Syah, terima kasih banyak Terima kasih Datuk. Semoga kita berjumpa lagi dan semoga video ini memberikan satu connection, satu inspirasi dan juga satu semangat untuk kita menjadi seorang petani ataupun peladang. Thank you very much hospitality semua. Terima kasih banyak-banyak. Semoga jumpa lagi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk. Okay, Datuk. Bye. Datang lagi Datuk. InsyaAllah kalau ada pokok baru, kalau ada tanaman baru panggil saya datang. InsyaAllah.